Okey, Assalamualaikum. Cerita pasal mengenali Allah. Saya ingat lagi Ustazah Datuk Dr. Fatimah Zahra, mak angkat saya ataupun guru saya juga, dia selalu pesan, kenapa kita kena baca Quran? Kenapa kita kena duduk dengan Quran? Kenapa kita kena ada Quran dengan kita? Kerana Al-Quran ni tujuan dia adalah untuk dua. Satu, kenal diri kita. Kedua, kenal pencipta kita. So dalam Quran ni banyak benda yang buatkan kita kena faham balik dan tengok dan teliti apa benda yang kita boleh jadikan panduan. Banyak benda-benda yang kalau kita tengok Quran ni Allah nak kita ambil dan munasabah. Pasal tu dalam Quran dia ada istilah terjemahan, direct translation, tafsir, pendalaman dalam tu, dan ada juga talaki, dia kupas lagi. Betul. Dia kupas lagi. So contoh pasal Quran, apa kata kita tanya ustaz sikit mengenai Quran ke apa-apa yang kita ni sebenarnya kita kena tengok diri kita. Saya selalu kata kalau aku tak ada masa untuk Quran walaupun satu baris yang ustaz, kita kena tepuk dada mana dia waktu kita yang diberi nama keberkatan waktu. Tidak ustaz. Ya, apa-apa sekalipun kita tidak boleh dinafikan, yang mana kalau kita tengok daripada sudut tafsir surah Al-Baqarah pun ada mengatakan yang mana di antaranya dalam surah Al-Baqarah tu yang mengisahkan sebab kesesatan terjadi, kesesatan dan juga pendekatan kita dengan Allah adalah dengan kita mengabaikan apa yang telah diberi oleh Allah. Apa yang Allah beri kita tak lain tak bukan mukjizat yang besar, iaitu Al-Quran. Kita beli kereta pun ada manual, tapi kita jangan buat Al-Quran macam manual kereta. Kita baca. Jadi Al-Quran ni dia bukan manual dalam keadaan yang tertentu, tapi dia manual dalam segala keadaan. Saya dah ambil surah Yasin, allazi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara. Saya ingat lagi guru saya Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani waktu tu dekat Petronas. Dia kata, Ashraf, ente tahu tak Ashraf, yang mana kita duk isi minyak ni, depa duk jual minyak semua ni, depa kaya, tapi benda ni dah sebut dalam Quran. Sebab apa Allah kata semua ni, kalau yang tahu daripada semua ni yang dah pada bahan hijau baru jadi bahan api. Jadi dalam Al-Quran surah Yasin dah sebut tadi yang saya baca, allazi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara, yang mana Allah menjadikan daripada pohon-pohon hijau menjadi bahan-bahan api. Masya Allah, sangat jelas. Kalau kita baca tafsiran ni, baru kita dapat relatekan yang mana berkaitannya dengan apa yang dikatakan oleh guru saya tadi. Jadi kita perlukan panduan, dan pasal minyak pun ada dalam Al-Quran. Apatah lagi dalam kehidupan kita ni. Memang kita tak boleh dinafikan, memang kita perlukan kepada Al-Quran. Dia kadang-kadang orang kata baca Al-Quran tenang, tapi saya baca tak tenang Ustaz, lagi stres adalah. Kan? Jadi dekat cuba situ cari ketenangan dalam keadaan yang mana tenang dia, mana tu. Tak boleh macam tu. Dia bukan cari tenang dalam Al-Quran, baca Al-Quran sampai tenang. Lain. Dia bukan cari tenang dalam Al-Quran, memang tak jumpa. Sebab kita duk mencari, cari dalam keadaan psikologinya kita panik, cari mana ni, tak ada keputusan, tak ada jawapan. Jadi dekat situ kita baca, akhirnya kita akan dapat ketenangan. Sebab itu adalah mukjizat, takkan kita tak percaya kan? Sebab apa? Yang mana kita ada kongsi semalam tu, kalaulah kita diberikan kelebihan oleh Allah, kita pegang tongkat Nabi Musa alaihissalam ke, kita pegang apa-apa sahaja mukjizat Nabi-Nabi dulu, memang takkan dapat kelebihan. Tapi ni mukjizat Al-Quran ni sampai akhir zaman. Yang ni satu hadis yang panjang, saya saja nak kongsikan. Satu ketika nak bagi tahu betapa besarnya fitur Al-Quran ni. Fitur Al-Quran besar, sebab dekat akhirat ada dua fitur sahaja, fitur Al-Quran dan juga fitur Rasulullah. Satu saat yang mana Rasulullah dia nak selamatkan umat dia yang terakhir daripada neraka. Hadis ni agak panjang, ni secara mafhum dan kisah pelajaran kita boleh ambil. Satu ketika yang mana Rasulullah nak selamatkan umat dia yang terakhir daripada neraka. Sebelum tu Rasulullah selamatkan tarik seorang-seorang. Rasulullah sambut dengan tangan. Rasulullah sambut seorang-seorang. Dan sampailah manusia yang terakhir ni, kita harap itu bukan kita lah. Yang mana sampai manusia terakhir ni, yang mana akhirnya bila Rasulullah nak selamatkan, cara dia keluar daripada neraka tu lain macam sikit. Sebab apa? Dia keluar dalam keadaan merangkak sambil disambar oleh api neraka. Masih api tu masih kejar dia lagi. Jadi dah nak sampai, dia cuba juga usaha sampai ke Rasulullah, dah nak sampai Rasulullah, tiba-tiba malaikat tarik balik, humban balik masuk neraka.
dan malaikat isyaharkan dia kekal sampai bila-bila dalam neraka. Allahu Akbar. Dia takut sangat benda tu. Jadi dekat situ Rasulullah pun bertanya, takkan tak kuat syafaat Rasulullah? Jadi Rasulullah bertanya, akhirnya yang mana bila sampai je bila diberi jawapan oleh malaikat tersebut yang menjaga neraka, dia kata yang mana dia ni dulu ada ruang dengan Al-Quran tapi dia tak bersama dengan Al-Quran. Dia ni dulu dia pernah dengar tentang Al-Quran tapi dia tak amalkan Al-Quran. Dia ni maksudnya Al-Quran yang claim dia supaya dia kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak nak jadi umat yang tu. Kita tak nak jadi orang yang tak nak. Kita takut sangat. Sekarang ni dekat sini pun api pun kita tak mampu nak tahan kan. Panas besok tu api panas. Ya Ustaz. Cuaca 40-50 ni pun Masya Allah kan. Dia melengah kan. Jadi dekat situ tak kotak mulut semua. Betul, macam-macam rasa kan. Jadi dekat situ kita nakkan satu perkara yang mendatangkan ganjaran kepada kita adalah dengan kita rapatkan diri dengan Al-Quran. Kena faham kita rapatkan diri dengan Al-Quran. Maksudnya kalau tak mampu baca satu ayat sekalipun, pasanglah bacaan Al-Quran. Paling kurang. Al-Quran ni dia ada roh. Ya. Dan roh dia adalah roh yang tersendiri. Nanti insya-Allah kita akan ada cerita pasal roh Quran insya-Allah.